Fatimah binti Muhammad, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, isteri kepada Sayyidina Ali, pada ketika ia sangat-sangat kecewa, sangat-sangat frustasi Sayyidina Ali, sampai ke tahap yang boleh bola benda kita sebut awal-awal tadi, tikam pintu sebesar ni wallahu a'lam, tetapi beratnya hampir 1 tan. Kerana rasa kecewa yang sangat luar biasa. Bini meninggal, siapa sih kecewa? Kita kawan meninggal pun kecewa dah. Adik-beradik meninggal, sakit. Semalam ada berita satu sahabat kita tahu, ada kawan kita Jamil yang jual takwa, yang jual yang anak perempuan yang meninggal pedih dengar. Kita yang ada anak perempuan tu, bila dengar anak perempuan meninggal, pedih rasa. Sebab tahu anak perempuan tu kan bapa yang memang kancing gila-gila. Kami anak sulung sampai ke Sudan, kami pulanglah dari sini pun kotorlah saya macam ni punya, tetapkan peluk juga Aisyah. Yang jumpa, yang buka gate, yang nampak kereta datang, yang buka gate sebab kereta kami maybe keluar dalam duk buah tak dia. Maybe keluar, yang akan berikut keluar, saya buka gate, benda firstnya akan pulang, yang belum duduk baru dia salam berdua baru. Kita ada akhlak kita jumpa bapak salam dulu, tapi belum dulu. Kita pulang mancing, badan bau udang dulu. Memang mata-mata bau udang tu boleh bau udang. Di peluknya juga. Kita pulang badminton, peluk. Kita pulang hiking, peluk. Kita pulang berikut, peluk. Pulanglah apa-apa macam ni pun semua peluk. Tiba-tiba ada kawan kita yang anak perempuan meninggal, yang mesti kami sebelum subuh kita baca Allahu Akbar, pedih yang dia tidak sakitnya diuji Allah anak perempuan meninggal tu. Tapi kita sebutkannya bang yakin satu perkara, kalau bukan kerana kebaikan Allah nak beri kepada anak perempuan kita, Allah si ambil hari Jumaat. Allah ambil hari Jumaat. Apa lagi yang kita mau selain daripada meninggal hari Jumaat tu? Indahnya mati hari Jumaat tu, subhanallah. Kalau boleh suap bang, aku bagusnya hidup aku mati hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu meninggal, sakit memang sakit lah. Mati tu saya pilihan kau, sakit mati Jumaat. Mati Senin macam ada sakitnya, mati Jumaat pun macam ada sakitnya. Cuma yang meninggal hari Jumaat tu ada kelebihan tertentu. Yang kita tengok, satu memang kita sedih, dua kita jealous. Sebab apa dia meninggal hari Jumaat? Tentu ada istimewa orang tu yang Allah ambil hari Jumaat. Yang meninggal anak perempuan, Sayyidina Ali meninggal isteri yang sangat-sangat dikasihinya. Bila meninggal isteri itu, ada yang ada pengalaman hilang isteri itu? Kita isteri meninggal, isteri pertama. Allah Akbar, pedih guru. Kenapa orang tinggal? Jangan tanya lah pedih guru tu. Ajuan ada pengalaman? Saya dah belum. Belum kahwin. Belum kahwin lagi ke belum kahwin? Kahwin lagi. Sakit bila isteri meninggal tu, ada yang lain saya dah. Yang isteri meninggal, sakit isteri meninggal tu, rayalah dia rasa oleh Sayyidina Ali tadi, sampai dia punya fras yang sangat-sangat luar biasa pada tikam itu. Fras tau, sebab ini meninggal. Kita waktu dengar kawan kita meninggal, kita rasa dia mentak kejap, rasa berhenti rasa jantung kejap. Benar kan berita tu? Waktu kami dapat berita, ada seorang kawan kami sama main skateboard. Zaman belajar kita tolong lah panggil orang main skateboard. Kita main skateboard juga. Cuma masalah kita tolong macam kita main skateboard pakai jubah. Stylenya kita orang tu main skateboard pakai jubah. Kita nak tunjuk pakai jubah pun boleh. Si pakai pendek, main sikit baju, pakai jubah pun boleh. Kita main skateboard perlu pilih pakai jubah pun. Bila kita dengar kawan kita main skateboard pakai jubah yang meninggal dunia dalam keadaan yang menyayat hati, yang meninggal kepalanya pecah. Aksiden motor tam lori, langgar lori lagi. 2 lori hentamnya seorang. Allah alam kan, aksiden motor lah, kepalanya pecah. Siapa yang pergi ke Kuching masa saya, yang rantu-rantu jalan dari Semarahan nak pergi ke Kuching kan, yang rantu-rantu jalannya yang aksiden, yang pergi pada ketika yang cerita otaknya dijerayai otaknya. Kita dengar yang punya gegarnya kita, subhanallah.
Sampai ke sudah masih rasa ngeri ya. Terkena kawan kita main skateboard ke jubah sama-sama. Tiba-tiba dapat beritanya meninggal. Yang dia pun kita rasa jantung berhenti kejap. Benar tak cerita tu kan? Benar tak cerita tu kan? Zaman kami belajar Al-Faruq dekat kolej kediaman kami ya. Pelajar lelaki dari Sarawak hanya 3. Zaman belajar ni lah. Pelajar lelaki daripada Sarawak hanya 3. Daripada 3 tu, yang untuk di only one masa hidup. Yang untuk di only one masa hidup, saya dua tinggal lah. Aku seorang masa hidup. Bila aku tutup Facebook raya, ada orang 2 PM. Salam tu. Halo siapa? Orang tu. Oh sehat kan? Sehat hidup pun. Ingat apa saja lah. Pahala macam ni. Facebook pun saya lagi. Oh sengaja tutup. Ingat Facebook pun tutup, aku mati baru. Jadi masih bernafas dia, aku tak perlu gila je aku tu. Sengaja tutup Facebook aja sebab malas nak orang lain. Dari segi agama, balik cerita kita. Dari segi agamanya, Abu Talib digelar sebagai ahli agama. Digelar sebagai ahli agama atau bukan main-main punya title. Arti kata keilmuannya sangat-sangat luar biasa. Hebat pada sudut keilmuannya hingga boleh digelar sebagai ahli agama. Bahkan Sayyidina Ali bin Abu Talib, beliau ada menuliskan satu buah buku. Sebuah buku yang diberi tajuk Nahjul Balaghah. Buku tentang sastra bahasa Arab. Kita nak tulis kitab balaghah tu, ilmu balaghah. Kalau cika-cika saya dapat tulis balaghah tu sastra. Ilmu sastra kena luar biasa nak tulis cerita pasal buku sastra. Kita sastra kita kahang pantun pun kira-kira. Cuba kami beri 10 saat kahang sekian pantun je. Satu pantun je. Siapa? Kadang-kadang bayar. 10 saat satu pantun. Kadang-kadang bayar. Tetapi untuk orang yang sastranya sangat-sangat lekat dalam tu, yang belum tanya pantun dan ada boleh kawan pantun lah si bohong. Aku memang dah pantun malam. Ia level orang sastra yang sangat-sangat luar biasa. Maka Sayyidina Ali tu kalau kita tanya, yang boleh cerita buku balaghah tu, ilmu balaghahnya macam ni. Kami mengaji balaghah dalam balaghah tu boleh kita terjemahkan kalau bahasa orang putih atau bahasa Melayu sebutnya retorik. Apa benda retorik? Retorik. Tapi alhamdulillah aku skor A paper kan. Sorry. 4.0 skornya. Retorik tu nak belajar kian-kian. Kita tengok pensyarah kita masuk pun meluat bahasa. Sebab apa? Memang benda penting dalam belajar tu. Pecah pala nak belajar balaghah tu. Kelak minggu depan dah lupa. Kami buat kitab balaghah kami. Nak tengok apa benda belajar orang dulu. Tengok kitab balaghah ya. InsyaAllah kita sekarang tengok lagi buku yang baru. Kertas kuning, baris saja. Tulisan nampak sih nampak, tapi kita kena baca benda ya. Bila exam kenapa? Allah Akbar, merinsaknya rasa hidup pada kekayaan. Tetapi tengoklah, akhirnya bila belajar ilmu balaghah tu, kita tahu balaghahnya ayat-ayat Al-Quran yang sangat-sangat luar biasa. Kita belajar syair, balaghah pada syair dah luar biasa, ada rasa. Tetapi bila kita buka ayat Al-Quran, kalau nak cerita secara balaghahnya ayat Al-Quran tu, yang sangat-sangat luar biasa kejiwaan. Levelnya lain. Ayat Al-Quran tu yang semacam karangan manusia. Yang macam ni. Syahidnya Uthman bin Affan, ketika Syahid Uthman bin Affan membuatkan kursi kekhalifahan, kursi khalifah kosong selama 2 tahun. Ramai orang mendesak, terutamanya para pemberontak yang membunuh Sayyidina Uthman, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Sayyidina Uthman. Para sahabat Nabi SAW meminta, dan akhirnya Ali menjadi khalifah yang keempat kerana terpaksa. Jadi ketua kampung sebab terpaksa, dipaksa orang. Zaman tu ketua kampung belum meninggal, tapi pengganti dah ada siap-siap dah standby dah siapa ketua kampung seterusnya. Perdana Menteri masih ada lagi, tetapi yang standby nak ganti Perdana Menteri dah ada lah. Zaman dulu nak naik jadi pemimpin tu punya payah. Sebab apa? Orang takut jadi pemimpin. Nak pegang amanah sebagai pemimpin tu takut orang. Nak jadi imam senang sih.
Sah jadi imam tu. Kita nak jaga makmum kita. Kita kena tahu hukum hakam bila makmum bertanya. Masbuk, muafiq, makmum tanya. Siapa jawab? Jam, kita imam. Makmum tanya terkadang kunut subuh macam ni. Makmum tanya kadang-kadang tahiyat akhir siapa duduk sempurna macam ni. Makmum tanya, nak jaga makmum pun dah sekian dah. Nak jaga waktu lagi. Waktu orang lain orang raya kita imam tetap di masjid. Susah jadi imam. Kami cari Tuan Jiwan 4 tahun jadi imam. Imam satu je. Kita minta janganlah imam satu. Kalau imam 2, imam 3 sedahan. Jangan satu. Boleh satu tu yang kena orang macam kita. Dipaksa jadi imam satu. Kita merayu Ustaz Syafuddin dulu. Syekh, ada orang lain Syekh, orang lain Syekh. Umur 2, umur 3, umur 4 sedahan. Jadi bila jadi merebut pun sedahan aku. Jangan jadi imam satu. Siapa Syekh? Nak kau Syekh? Alaslah jadi imam satu, 3 tahun jadi imam satu, setahun jadi imam 3, imam 2. Setahun imam 2, naik pangkat imam satu. 3 tahun jadi imam satu, Allah Akbar. Kita tahu macam ni rasa amanah jadi ketua atau nak jaga jemaah, nak jaga masjid dan seumpamanya. Ya, baru jadi imam. Belum cerita amanah kita sebagai suami lagi. Nak jaga bini kita, nak jaga anak kita ini anak. Payah. Bila bini kita bebek, kita dulu kena soal. Bila anak kita bebek, bapak dulu kena soal. Orang saya tanya datuk di sini. Nenek-nenek mana nenek saya jangan cincin? Bapak dulu. Memang bapak lah kena. Sebab ya orang zaman dulu nak jadi pemimpin tu cukup takut. Sangat-sangat takut. Beza zaman sekarang. Akhir zaman berebut nak jadi pemimpin pasal apa? Pasal pengaruhnya ada. Macam yang bukan sebab tak pikul amanah, tetapi kerana pengaruh yang luar biasa. Betul ni kan? Kadang-kadang nak jadi ketua tu sebab tak habis pengikut je. Kita tu mendapat si mau jadi ketua takut. Bila mati, bila Allah soal kau jadi ketua tu apa aku tahu. Kita jadi ketua yang jam, siapa jawab dengan Allah Ta'ala, habis suatu hal kita. Allahu Akbar. Begitu keadaannya. Mungkin kerana suasana peralihan khalifah ini penuh kekacauan, para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Uthman masih membuat keonaran. Geng-geng top. Di sisi lain, muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang diketuai oleh Aisyah. Seperti kita maklum, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang nama fitnah itu sangat-sangat luar biasa, bersepah-sepah benda nama fitnah. Sehingga sahabat boleh berperang dengan sahabat. Dan bukan satu peperangan yang sahabat perang dengan sahabat tu. Banyak peperangan sahabat perang dengan sahabat. Yang pertama, kalau kita boleh listkan, perang Jamal. Bukan Jamal, lawan Jamal yang perangan kan. Perang Jamal digelar perang Jamal sebab apa? Unta bersepah-sepah. Perang unta. Orang berperang pakai unta. Dan sangat-sangat banyak unta yang digunakan untuk berperang. Sampai digelar perang tersebut perang Jamal, perang unta. Habis kesian unta. Saya ada kait mengair tak tepas juga. Kesian jamiah aja unta. Allah Akbar. Kemudian berlaku lagi perang yang lain seperti perang Siffin. Perang Siffin tu sahabat juga. Ali lawan Muawiyah, perang Siffin. Perang Jamal, Ali lawan Aisyah. Sedangkan kita tengok Ali dan Aisyah tu siapa untuk Rasulullah? Ali cousin Nabi, kanak-kanak pertama peluk Islam, kesayangan Nabi Ali tu. Aisyah siapa? Bini Nabi, anak kepada sahabat Nabi, dan dia sahabat Nabi, gelarannya Ummul Mukminin. Tetapi dua orang yang ada sedekah value dengan Rasulullah boleh berperang sama Kediri. Sebab ia jangan heran zaman tu, akhir zaman tu, imam satu, imam dua singgah. Masjid tu alhamdulillah ada isu juga. Tapi ada setengah masjid tu, imam dua pergi sembahyang Jumaat, imam satu situ punah. Sampai tahap macam ni, kita pun tengok apa benda lah berikut tu. Badan bawah tanah lah. Tajwid sikit betul. Tapi sekuh nak play sama dia pun. Kita tengok benda macam ni. Ya sekira lagi imam nak pengusi singgah. Yang dia biasa. Masjid tu si berlaku lah insyaAllah. Belum cerita lagi, maupun bila singgah. Jangan heran dengan benda yang zaman dulu dah berlaku. Bila Ali dengan Aisyah boleh berperang sama Kediri.
Dan Aisyah pada ketika yang berada di bahagian Aisyah ataupun para sahabat Nabi juga, di antaranya siapa kau? Talhah bin Ubaidillah. Nah, Talhah, kita dah cerita kisah Talhah. Talhah berada pada Said Aisyah. Said Ali itu pun kalau kita sebut, siapa Said Ali itu yang kita sebut cerita di minggu lepas ini, Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad itu siapa? Sahabat Nabi. Pada ketika Qais bin Sa'ad dan Talhah bin Ubaidillah berperang sama kediri. Sedangkan dua-dua sahabat Nabi. Kita boleh bayang macam ni keadaan fitnah zaman yang apa. Nasib zaman yang belum ada WhatsApp ni. Mula WhatsApp dah zaman yang makin besar tentera satu. Sebab apa saya pakai WhatsApp aja boleh membunuh orang. Aku benci kan kau hantar WhatsApp. Benci kau buat yang nampak-nampak orang aku gitu. Hantar dia boleh membunuh orang dia. Kita tengok simple dia sebar fitnah pada zaman tu. Zaman dulu si kurang. Sampai para sahabat boleh berperang sama kediri. Berperang, dan kerana perang Jamal tadi, dua sahabat Nabi yang dijamin syurga gugur syahid. Cik pastilah. Pasal apa boleh sampai tahap macam ni? Betapa luar biasanya fitnah. Dua sahabat Nabi yang dijamin Nabi syurga gugur dalam perangnya. Siapa? Yang pertama Talhah bin Ubaidillah, meninggal, mati perangnya. Yang keduanya Zubair al-Awwam, meninggal perangnya, gugur syahid pada perangnya. Allahu Akbar. Dan Aisyah ditawan, jadi tawanan Aisyah. Kita tengok macam ni fitnah tu sangat-sangat luar biasa. Sampai sahabat Nabi boleh perang sama kediri. Kita setakat sahabat penghulu tu heran. Sahabat penghulu berperang lawan sahabat pemancar. Jangan heran. Kata-kata penghulu pemancar tak apa benda lah. Tu sahabat Nabi berperang sama kediri. Ketika peperangan berlaku di antara Ali dan Muawiyah. Perang antara Sayyidina Ali lawan Sayyidina Muawiyah. Jumlah tenteranya berapa? 180,000 orang. Nah, kau ingat cikai saya tu. Ali pada ketika tenteranya berjumlah 95,000. Muawiyah 85,000. Combine dua 180,000. Jumlah tentera dua pasukan berperang sama kediri. Akhirnya pasukan Ali berjaya mendesak menekan pasukan Muawiyah, tetapi peperangan yang habis macam ni aja. Declare siapa yang menang. Sebab tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi yang lain yang pergi tengah medan perang kau, yang angkat mushaf. Mushaf Al-Quran diangkat yang tinggi-tinggi. Tanda damai. Sebab pada ketika kita nak kibar dengan putih kosong macam ni ada tempat tu. Yang pun pergi depan. Yang pun pergi kat depan yang pun angkat mushaf Al-Quran tinggi-tinggi. Dia angkat mushaf, maka orang pada ketika yang berhenti berperang. Sebab pada ketika yang berperang tadi, semua yang pegang kepada mushaf yang beriman kepada mushaf yakni Al-Quran. Yang berperang beriman lawan beriman dengan perang. Sahabat lawan sahabat. Yang berperang semuanya pegang kepada Al-Quran. Maka Amru bin Al-As pada ketika tengok keadaan perang tu, pun aku hentikan kata, jadi saya sampai Ali dengan Muawiyah untuk berbunuh. Akhirnya Amru bin Al-As ambil satu mushaf Al-Quran Indra, pergi tengah dalam perang, angkat mushaf. Tapi jangan kau pergi kot badminton angkat mushaf, nak smash tu. Jangan. Ketika perang berlaku, dia angkat mushaf tinggi-tinggi. Tentera tengok sambil kayun pedang, tengok mushaf diangkat. Mushaf diangkat, tak berhenti tu. Rupa-rupanya Amru bin Al-As, dia kata apa? That's enough. Cukup. Cukup perang setakat dia ajak berhenti perang lagi, kita berdamai lagi. Akhirnya berlaku perdamaian. Berlaku perdamaian di antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Seterusnya Muawiyah dihantar jadi gubernur kat situ, Amru bin Al-As jadi gubernur kat situ, Ali bin Abu Talib jadi ketua kat situ. Dan pasukan Ali pada ketika yang terbahagi kepada 3 pecahan. Pecahan yang pertama, kelompok Syiah. Sebab yang Syiah tu, fanatism dengan Ali tu sangat-sangat luar biasa. Yang sangat gila dengan Ali tu. Kita sama.
Kita cinta Sayyidina Ali. Sebab apa? Sahabat Nabi. Wajib atas kita untuk kasih kepada sahabat Rasulullah. Jangan kita kutuk sahabat Nabi tu. Orang yang kutuk sahabat Nabi tu memang masalah benar. Yang dikecam, yang mengutuk sahabat Nabi tu. Syiah tu yang puji satu sahabat, yang kecam 4 sahabat yang lain. Siapa dikecamnya Faruq? Abu Bakar, Umar, dan anak perempuannya 2 yang jadi isteri Rasulullah, Aisyah dan Hafsah, bukan Hafkah, Hafsah. Dah cerita Hafsah kan? Hafsah binti Umar, dah cerita Hafsah binti Umar tu. Boleh kau tengok YouTube Bang Adi tu lah. Pokok berlupa. Yang suruh rusak aku mati kan. Puan-puan berjalan juga pahala aku daripada video tu. Terima kasih lah Abang Adi. Kalau kata lupa cerita Hafsah, tonton YouTube. Jangan lupa share, like, subscribe. Yang macam yang ceritanya. Pasukan Ali pada ketika yang pertamanya kelompok Syiah, yang keduanya kelompok Murji'ah, yang ketiganya kelompok yang disebutkan dalam khutbah Jumaat semalam. Siapa namanya? Khutbah Jumaat baik. Kita cerita pasal geng siapa? Khutbah saya mak Sebi. Sebi. Ya. Dengan khutbah sih. Yang cerita pasal apa? Kau tidur khutbah? Si. Aku lupa lah. Khawarij. Yang cerita pasal Khawarij ada yang anak. Yang cerita pasal Khawarij mereka macam ni Zul Khuwaisirah. Yang ketiga Nabi bagi harta, yang kata Nabi si adil. Yang Umar pada ketika yang pegang hulu pedang lah. Nabi kata yang pada ya Muhammad i'dil, yang selamba di saun Nabi macam dia. Ya Muhammad, berlaku adillah kamu. Nabi pun jawab, munaku si berlaku adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Aku tu Nabi lah. Kalau aku berlaku si adil, siapa lagi lebih adil daripada aku? Yang kisah Nabi berlaku adil lah, kayaknya jalan. Dan kalau kita baca perangai si Khawarij yang sound Nabi tadi, fizikalnya macam ni, peranginya macam ni, suaranya macam ni, rupanya macam ni. Ada yang rupa macam dia zaman tu, ada yang rupa-rupa macam yang. Supaya kita kena waspada dengan geng-geng macam tu tadi. Cuma zaman tu nak kata Khawarij tu hanya segila lah. Ada Khawarij, tapi di Malaysia tu alhamdulillah masih terjaga. Yang seakan-akan Khawarij yang ambil kat Malaysia tu, yang mudah-mudahan nak mengkafirkan orang lain. Baca tahlil kafir. Kerana setengah-setengah perkara terkadang mudah gila nak mengkafirkan orang. Oi, kafir kan? Senang gila nak kafirkan orang. Kata tinggal semayang, yang memang automatik kafir. Sengaja tinggal semayang memang kafir. Sebab apa? Tu ijtihad para sahabat, dipegang sekali oleh para ulama. Tetapi kalau kita pula setengah-setengah perkara tertentu yang ada kiasannya daripada amalan Rasulullah, kita nak gelarnya kafir, yang ia sangat-sangat zalim, yang macam ni, kita maaf sebut. Video tu mungkin ada yang kecap kat YouTube, kat nasib lah. Aku sebutkan perkara yang betul. Kita nak mengkafirkan orang tu, siapa kita? Yang mudah gila nak mengkafirkan orang. Sikit-sikit kafir. Pergi ziarah kubur kafir, seumpama Hindu. Dan kita pergi ziarah kubur terkadang, lawan itu kita nak buat apa tahu? Kami bukan raya pergi kubur. Minggu lepas Nun apa kerja aku petang Jumaat tahu? Nun bertenggek kat batu satu. Bertenggek kat batu satu. Ada bala aku siap tak dah? Dah apalah pula aku seorang siap. Baca Yasin. Pasal apa baca Yasin? Nabi pesan, iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacakan ke atas orang-orang mati dari kalangan kamu surah Yasin. Lekat asar kita pergi kubur satu, ziarah kubur. Kafir. Kita pergi baca Yasin kat kubur. Yang macam tu. Ada isu kan saya dah lama dan ulama cerita zaman tu. Tetapi ada juga golongan yang buat onar terkadang sekadar pada perkara-perkara khilafiyah macam ni yang boleh kafirkan orang.
Kalau perkara yang tidak ada khilaf padanya, kita kafirkan orang, betul. Seperti orang sembahyang. Orang sembahyang, orang kutuk Nabi, orang percaya kat Allah, orang kutuk sahabat, orang bijak Al-Quran. Yang kutuk semua siapa pula? Kafir. Orang si ada iman je pula benda tu. Tetapi kalau orang yang masih i'tiqad yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan tidak ada tambahan atau pengurangan daripadanya, kita gelar kafir, zalim kita. Zaman tu ada perangai seakan khawarij di Malaysia tu ada. Malah nak sebutlah golongan ni sensitif. Malah kena Ustaz Zul tu Facebook kena serang satu ketika. Instagram pun orang serang juga. Serang daripada depan Cik Bani. Serang daripada depan. Yang tu DM Instagram aku. Apa kita kata abang sini kita jumpa dia minum-minum. Baca tapi saya dah respon. Bang, jadi saya jumpa minum-minum tu. Saya dah respon juga. Kita geram juga kadang-kadang tahu. Bila kita cerita berdasarkan kepada ilmu tu. Kalau kita berdasarkan kepada nafsu, yang terpulang kita lah. Kita nak jumpa bukan nak tumbuh, nak buat sembang secara ilmiah. Tetapi golongan tu kita sembang secara ilmiah semua bab tumbuh semua. Tak faham apa. Kita kadang-kadang geram punya pasal sebab cerita panjang kita tumbuh aja. Aku semua juga. Habis siapa buat apa serang aku. Kalau si suka kuliah aku pun datang. Aku pergi kuliah tempat lain. Tapi aku kuliah tu apa aku sampaikan semua berdasarkan kepada ilmu yang aku belajar daripada para ulama. Kalau aku sih betul, kau salahkan ulama yang kau belajar daripada yang macam tu. Jangan kau barang nak mengkafirkan orang. Tapi ada setengah-setengah manusia tak mudah-mudahan nak kafirkan orang kerana perkara khilafiyah. Dikafirkan orang. Tapi golongan tu zaman Sayyidina Ali jadi emosi sikit rasa. Sebab perasaan nak serang tiba-tiba ternyata geram masa faham. Kau dekat kuliah, dekat kuliah, habis Isyak datang orang tepu kau. Marah-marah kau. Kita pun kata bang, kalau salah apa sebut aku tak bang, minta maaf bang. Tapi ya apa nak aku belajar. Kalau benda aku belajar waktu itu betul bang, aku salahkan guru aku lah ajar aku betul. Tapi saya dah sampai tahap, aku kata Imam Nawawi sih betul. Tapi ada setengah golongan dia kata Imam Syafi'i sih betul. Dia punya hebatnya manusia. Imam Syafi'i sih betul. Ustaznya dia betul. Ustaznya kalau aku sebut nama kau kenal. Tapi semua sebutlah nama. Yang tahu je tahu. Okay. Jadi dalam pasukan Ali pada ketika ada golongan Syiah yang sampai ke Sudan fanatik dengan Ali luar biasa. Sampai sambut hari Karbala dan seumpamanya. Kemudian ada kelompok yang kedua yang namanya Murji'ah, yang ketiga yang namanya Khawarij. Khawarij yang dibicarakan dalam khutbah Jumaat semalam. Akhirnya kalau kita boleh sebutkan Sayyidina Ali itu dengan dua sahabat yang lain tadi kan kita sebut dalam perang Siffin, ketika Ali dan Muawiyah bergaduh berperang, datang seorang sahabat lain yang diangkat Al-Quran. Akhirnya tiga sahabat itu diutuskan. Sayyidina Ali diutuskan di Kufah, Amru bin Al-As diutuskan di Mesir, Muawiyah bin Abu Sufyan diutuskan di Syria pada ketika Damaskus. Diutuskan. Dan puak-puak Khawarij itu yang menjadi pelopor hantar tiga orang yang sangat luar biasa liciknya untuk bunuh tiga sahabat Nabi itu tadi. Semua tiga orang khalifah itu mau dibunuh. Muawiyah mau dibunuh, Ali mau dibunuh, Amru mau dibunuh. Akhirnya Sayyidina Ali di Kufah Sayyidina Ali itu yang dibunuh Sayyidina Ali oleh seorang manusia yang namanya cukup mulia. Namanya bagus baru, tapi perangai setan. Lemah gila kan? Namanya Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kerjanya apa? Bunuh sahabat. Abdul Rahman bin Muljam namanya. Catat kok. Abdul Rahman bin Muljam, pembunuh kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abu Talib itu meninggal dunia seusia dengan umur meninggal Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nabi wafat umur 63, Ali wafat umur 63 juga. Sama, umur wafatnya 63. Jadi ya, kalau boleh kita ceritakan secara ringkasnya, untuk kita bersembilan hari itu lelaki, campur perempuan sikit, ada lebih kurang. InsyaAllah untuk kita yang belasan orang jumlah itu, ialah kisah Sayyidina Ali yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Bukan sebarang Ali yang jadi khalifah, tetapi kerana dipaksa. Kita nak ambil jawatan ketua atau fikir panjang dulu. Kerana apa? Amanah seorang ketua itu cukup berat. Yang ketika mana Allah nak lantik gunung jadi khalifah di muka bumi tu, gunung si mau. Allah nak lantik langit jadi khalifah di muka bumi, langit pun si mau. Tiba-tiba dilantik satu bentuk makhluk yang namanya manusia, bergaul mau. Yang macam tu. Bab jadi ketua, fikir panjang dulu, istikharah. Kalau nampak jalan, insya-Allah. Rasa-rasa si confident, tunggu dulu. Tunggu sampai confident kalau mau jual. Tetapi rasa si kabir jangan. Khawatir kita jadi ketua tetapi berlaku zalim. Kemudian kisah Ali yang lain kita tengok bahayanya perkara yang nama fitnah. Macam kami satu ketika pernah dibuat fitnah di office, berskandal dengan orang, menangis aku. Kena fitnah berskandal dengan orang, dicop Ustaz suruh kejar. Kita pun faham Ustaz suruh kejar. Dicop berskandal dengan orang, kejutlah kita. Aku dah berbini tu, sudah masa gagu dengan orang. Coknya Ustaz Zul kejar. Kalau apa tahu, kita beri hadiah. Kita beri hadiah, bukan saja beri hadiah. Sebab pada ketika ya, waktu perayaan, kan sunnah kita beri hadiah nak. Kita beri hadiah, bukannya seorang. Serantu-rantu dia beri kita. Tapi hanya seorang dia yang highlight. Ustaz Zul beri hadiah dengan aku. Puasa dia tukar aku. Dia buat cerita macam dia. Kita masuk lift, orang tengok semacam. Orang faham dengan aku macam ni. Orang yang cakap, perempuan fitnah ada pada Ustaz Zul. Terkejut tahu, menangis aku pada ketika yang tingkat 5 ofis yang kerja masa saya. Macam berbunyi juga cerita Ustaz Zul kejar. Kita telah nela di perempuan tu. Tapi bahayanya perkara nama fitnah tu, daripada benda tu yang boleh sebar. Benda nama fitnah. Sahabat boleh berperang kerana perkara yang namanya fitnah. Subhanallah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara dan fitnah, jauhkan kita daripada nafsu yang cinta kepada dunia. Cukup sekadar ya, bertemu semula pada minggu hadapan, insya-Allah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, yang dhaif, yang salah datang daripada kelemahan kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.